Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilmah. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur yang sebanyak-banyak, yang mana Allah sendiri yang tahu memuji dirinya. Jadi kita ganti menunjukkan sebenarnya Allah lah yang memuji dirinya. Jadi kita ini bersyukur terlalu banyak nikmat yang besar yang Allah kurniakan, iaitu nikmat iman, nikmat Islam dan berbagai-bagai nikmat lain. Yang paling besarnya adalah nikmat dibagi kita hidup. Hidup kita ini mana kita merasakan bahawa hidup ini kepunyaan Allah, hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan haknya kita, tetapi kita merasakan hidup ini hak Allah Subhanahu. Jadi dia yang tahu menempa kita, dia yang tahu menyusun hidup kita. Dengan itu nanti kita akan sentiasa merasakan keleburan. Kita merasakan selama hari ini kita ini tidak memiliki apa-apa. Jadi bila kita tidak faham daripada konsep ataupun apa sebabnya Allah menjadikan kita, maka kita akan merasakan seolah Allah jadikan kita ni untuk sembah pada dia. Maknanya beribadah kepada dia. Memang betul, tapi kita tidak faham yang kita ada satu lagi, iaitu yang beribadah tu bukan kita. Memang disuruh ibadah, sebenarnya dia nak mentajalikan, dia nak menceritakan dirinya. Jadi dia tak memerlukan, maknanya menjadikan kita ni, kita merasa hidup seolah-olah kita menyembah pada dia. Maknanya kita belum faham lagi, belum kenal Allah, belum mengetahui Allah. Jadi selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dialah yang membawa, iaitu petunjuk untuk kita faham, tahu erti sebenar hidup kita. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak, maka kita tidak akan faham. Nabi Muhammad SAW tu maknanya ada awalnya, ada akhir, ada zahir, ada batin. Tapi bila sebut Nabi Muhammad SAW, maknanya kita memfokus kepada yang awalnya, iaitu Nur Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lebih itu maknanya terzahir. Jadi masuk yang batin, iaitu Nur Muhammad yang ada. Pertama sebelum ada apa-apa, Nur Muhammad tu ada. Maka bila tiba time Nabi Muhammad SAW 1400 tahun, maka dia masuk. Dan sebelum ni dia masuk ke sulbi Adam. Percikan Nur tu masuk kepada para Nabi untuk memberitahu apa ala tujuannya tadi kita hidup, untuk menyatakan Allahu nurus samawati wal, Allah yang menerangkan. Daripada nur tu jadikan Nur Muhammad tu, jadi Nur Muhammad ni yang menerangkan. Yang menerangkan apa tu? Yang menerangkan, yang menyaksikan, yang nak menunjukkan bahawasanya dialah yang ada tunggal. Dialah yang dia yang esa. Kul huwallahu la ilaha illallah. Maka ini kita belum beres. Ini belum kita selesaikan. Kita tidak meyakini, kita tak mengimani. Maka kita hanya menyebut-nyebut. Kita belum lagi mengimani dan juga meyakini dengan betul-betul. Kalau kita yakini betul-betul, kita sebut dia sekali, kita akan mengimani sampai bila-bila. Dan juga membawa tu keyakinan tu, meyakini itu sampai bila?
Tapi bila kita lemah, kita tak ke situ, maka kita akan menunjukkan bahawa kita yang menyembah dia, kita yang memuji dia. Ini bukan masalah tinggi rendah, ini masalahnya kita keyakinan akidah kita ni. Akidah ni sangat penting. Bila kita menyaksikan kita yang menyembah Allah, makna dia dua wujud. Kita masih tak faham. Sebenarnya kita bukan menunjukkan banyak yang Allah jadi, Allah tu banyak, bukan. Sebanyak yang Allah jadikan menunjukkan daripada dia satu esa juga. Suhudul wadah fil kasrah, suhudul kasrah fil wadah. Daripada satu pada yang banyak, daripada banyak kepada Berarti menunjukkan dia esa. Laisa kami syai'un fil arti, tak boleh diseumpamakan. Walaupun diumpama banyak, tapi kita tak boleh umpamakan Allah tu banyak. Berbilang-bilang. Itu menunjukkan menyatakan dirinya. Bila kita faham duduk di sini, baru kita akan lekangkan apa pendirian kita lekang. Tak ada apa. Semua akan kita lekangkan. Apa yang kita rasa macam kita memiliki, kita nak lekangkan. Sebab kita dah faham. Selagi benda tu masih kita merasa ada diri, maka benda-benda lain akan macam besi perani akan melekat pada kita. Macam-macam cinta masuk nanti. Itu yang akan merosakkan kita punya kualiti kita. Keasyikan kita betul-betul tu akan berkurangan. Ya, aslinya bila kita buang, hilang, tak ada, itulah keaslian. Wa amma bi ni'mati rabbika. Nikmat yang tak ada lebih nikmat lagi, melainkan nikmat dengan Allah. Itu tadi. Tak ada yang lebih besar lagi nikmat. Jadi kita nak mencapai itu, selagi kita belum capai itu lagi, mana selagi itu kita akan melihat ada nikmat-nikmat lain selain Allah. Mana kita hidup di dalam kemunafikan, kita hidup dalam musyrik, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyaknya sekarang ni, yang bahaya ni munafik ni, pura-pura ni. Pura-pura itu bukan orang yang bukan Islam, pura-pura itu orang Islam. Termasuk golongan-golongan ni lah. Kita takut tadi orang-orang cerdik pandai, orang pemimpin-pemimpin hebat, orang-orang ulama, tapi munafik. Tapi dia tak sedar dia munafik. Orang munafik ni Allah Ta'ala kata dia ni adalah hidup dia tu tadi, sebelah kaki dia ke laut, sebelah kaki ke darat. Dia tidak ke mana-mana. Dia tak ada pilihan. Dia terowong, terowong. Di sini ke dunia dia banggakan orang dunia. Pergi akhirat dia rasa macam dia orang akhirat. Padahal dia tidak ke mana-mana. Uzabuzabina baina zalik. Dia kata. Dia tidak ke mana-mana. Tapi dia rasa macam dia main peranan di dunia ambil, di akhirat ambil seorang Allah. Padahal dia tertipu. Ini yang kita takuti. Orang munafik yang tak sedar dia sekarang banyak. Tapi bukan di bumi sini. Dia banyak tapi bukan di bumi sini. Itu Rasulullah kata, aku tak takut Dajjal, aku tak takut, tapi aku takut ni ulama yang yang munafik ni, yang jahat ni tadi. Tapi dia tak rasa macam dia jahat. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang ni. Ini memang akan berlaku. Dan berlaku dah berlaku dah sejak beratus tahun. Lagi kita pula hidup merdeka Indonesia tahun 45, merdeka Malaysia tahun 57, Brunei tahun apa merdeka. Semua tu tadi bila masuk kemerdekaan pasti akan benda tu dah termasuk dulu. Mainan-mainan ni tadi. Kita dok nyalakan iblis, nyalakan Ya'juj Ma'juj, nyalakan Dajjal, nyalakan Yahudi. Itu semua tu tadi, iblis, apa lagi tadi? Ya'juj Ma'juj, Dajjal, orang-orang Yahudi, kan? Itu semua kan dalam Quran kata jangan kita berbincang, betul? Tak boleh buat bincang. Tapi ini bagi pendapat, maknanya para orang yang maknanya arif billah, bagi dia ini benda ia kecil. Dia yang lebih besarnya adalah bila seseorang tu tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Itu lebih besar daripada ni tadi. Iblis ni memang besar juga.
Dalam Quran pun kata kan, musuh kita paling jelas kan. Tapi ada yang lebih lagi. Kita ingat ketua dia paling jahat, dia sifat dia sesat adalah iblis. Tapi cuba kita perhatikan dalam Quran, iaitu Allah dia hidupkan Nabi Adam kan. Nabi Adam maknanya dia larang Nabi Adam jangan hampiri pohon. Lama juga Nabi Adam nak terpujuk. Sebabnya dia terkeluar hawa dulu dalam diri Adam. Dia bermimpi dua burung sepasang, jadi teringin ada teman. Jadi Allah jadikan dia rusuk. Jadi wanita ni daripada rusuk, kita yang kiri. Pasal dia wanita ni bengkok, jangan dikeraskan sangat. Keraskan sangat patah. Jadi kita nak kena pandai-pandai belai. Silap sikit memang asalnya daripada hawa nafsu kita bengkok. Rusuk, kalau tulang, kalau kita luruskan macam mana? Patah tak? Biar dia bengkok tu jangan kita tekan-tekan sangat. Ikutkan tapi kita kena belai dia. Tu wanita tu hawa nama dia. Memang dia kalau dia dah marah sangat memang tak ada siapa boleh pujuk perempuan ni. Wanita ni, hawa tu. Jadi dia iblis datang jumpa dengan Hawa. Adam dia tak mampu nak goda. Dia bujuk kat Hawa tu tadi. Jadi Hawa tu kita kena tahu hawa nafsu kita. Jadi dia bujuk. Bujuk dia cakap apa? Dia suruh bela tadi. Bela budak kecil, anak. Jadi bila datang Hawa ambil budak kecil tu daripada dia, tak tahu tu iblis. Hawa tak tahu. Jadi Hawa ambil dia kata, "Bang, belalah bang ni." Jumpa dia, "Itu bukan anak kita, buat apa kita nak bela? Pulang balik." "Tak boleh, saya dah janji ambil dengan dia." "Jangan, pulang balik." Dia pulang balik. Iblis kata, "Tak boleh, kau kena bela juga." Lama-lama datang ke pendek cerita, Nabi Adam ambil, dia cincang lah. Dia potong, dia cincang, macam-macam lah. Hawa tetap degil, dia ambil juga. Sebab bila dah hancur, dah lumat pun, Hawa balik jumpa balik iblis, berpisah dengan Adam. Iblis tetap kata, "Kau kena jaga juga. Mana boleh dah hancur. Daripada dia belah dua macam-macam. Dah hancur pun dia boleh bangkitkan balik iblis ni. Bangkit balik bela lagi." "Kau betul degil lah Hawa," cakap. "Kau pun cakap tu bukan anak kita, jangan bela ni, bawa bencana nanti." Betul. Lepas tu, bila tak ingat, Nabi Adam belah dua, rebus. Macam mana dia buat entah, macam mana dia makan lah. Lebih kurang seorang setengah. Baru tak ada. Jadi dalam diri kita ni dah ada strategi iblis. Maknanya itu tak membahaya lagi. Yang bahaya yang hawa kita yang nak ambil pada tu, terkeluar tadi. Iaitu waktu kita teringin nakkan pada burung tu tadi kan. Dua, nak berteman. Bila nak berteman dia mula kita dah rasa jadi teman tu, kita kena ikut cakap teman tu. Allah tu dah jadi renggang kita. Jadi di situ nanti Nabi Adam tadi, pendek cerita, disuruh oleh Hawa untuk hampiri pohon tu pula. Tak boleh, Allah tak boleh. Lama juga, bertahun-tahun. Alah bang, dekat je, bukan kita nak pegang buah tu. Dia boleh larang makan je. Padahal Allah dah kata hampir pun jangan kan. Tapi Adam tergoda juga, hampir juga. Tapi dia tak makan, dia pusing-pusing lama. Alah bang, pegang-pegang je bang. Dah pegang-pegang, lama juga tu. Bertahun-tahun juga dia pegang-pegang. Alah bang, cium-cium sikit lah. Cium juga bertahun-tahun tu. Makan masa lama. Last sekali, alah sikit dia rasa bang. Sikit rasa tu, dia pump, dia rasa je. Habis. Tertanggal pakaian dia. Terus Allah Ta'ala campakkan ke bumi. Jadi Adam kata apa? Dia ajarkan doa. Dia tak salahkan iblis, tak salahkan Hawa yang suruh tadi kan. Dia salahkan siapa? Diri dia lah sendiri. Diri dia mendatangkan Hawa tu tadi. Hawa tu yang makan dia balik. Diri ada rasa kedirian tu tadi. Cuba kita perhati dalam hidup kita, berapa banyak kita gunakan hawa kedirian kita. Itulah yang paling jahat, paling bahaya daripada raja paling menyesatkan adalah iblis. Turun sampai yang paling rendah, dan yang paling tinggi sekali adalah diri kita sendiri. Itu lebih paling bahaya daripada iblis. Itu yang mendatangkan kita selalu hidup di dunia ni gagal.
Dia perhatikan, kita banyak ikut hawa nafsu kita. Sebab benda tu dia terselindung, dia main kat dalam, halus. Ya, bila ibadah, oh engkau hebat ibadah. Itu tadi. Bila puasa, engkau dalam ni, engkau yang kuasa paling bagus. Macam-macam dia akan, hawa ni akan naik. Melainkan orang belajar kenal diri, kenal Allah, dia tak akan ada bisikkan tu. Sebab dia tak mahu bisikkan tu yang kita keluar tu. Hawa tu keluar bila ada bisikkan. Bisikkan tu datang bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi bila kita kenal diri, kenal Allah, dia akan jadi datang tu anzala ala abdihil kitabah walam yaj'alahu. Turun, alhamdulillah, syukur pada Allah, turun tu elok, cantik, tak ada bengkok, masuk terus jadi takwa kepada Allah. Tapi kalau tak ada ilmu kenal diri, kenal Allah, dia pergi hawa nafsu, kita tak sedar ke kiri. Kalau turun yang betul ni bagus, Allah. Dia turun, dia masuk WhatsApp tu bagus, tapi kita tak kenal diri, tak kenal Allah, dia pergi belah kiri, hawa nafsu, syahwat gitu. Sampai bila kita tak kenal, selalu tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kita solat juga, kita puasa juga, tapi solat puasa kita nak ganjaran, nak dia, selain daripada Allah. Tapi kalau kita kenal diri, kenal Allah, dia turun manis ya, kita nak dengan Allah, ya apa kita buat, kita tak rasa kita, semua engkau ya Allah. Puasa, zakat, manis semua. Kita beribadah, hidup dalam muamalat, bercampur masyarakat. Kita rasa bahagia sebab kita tak ada kepentingan apa-apa. Kita betul-betul berbuat semua daripada kehendak apa yang Allah. Dia turun semua cantik, anzalah, tak ada bengkok. Tapi bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, dia pergi belah kiri nak syahwat. Dia bermain dah terlalu lama, kita tak sedar dah. Jadi sifat munafik, jadi sifat syirik, jadi sifat macam-macam dalam tu. Sifat batil, macam-macam lah kan. Jadi iblis pun mudah goda, mudah puji dia. Oh, kau ni bagus. Baru di situ iblis boleh goda. Tapi hamba-ku yang betul-betul, kata Allah, yang kenal aku, hamba-ku, engkau tak akan ada kekuasaan untuk, Allah Ta'ala kata. Memang betul. Kalau kita kenal diri, kenal Allah, kita bertakwa, kita tak akan boleh digoda oleh siapa-siapa. Dan bila kita salah, kita akan kata macam Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Aku telah menyalahi, menzalimi diriku sendiri. Aku tak mau salah siapa-siapa, iblis ke apa. Disitulah kedudukan kita. Bila kita buat salah, kita kena kedudukan situ. Jangan salah siapa-siapa, salah diri kita sendiri. Jadi Allah tu mentajalikan, manifestasikan semuanya cantik. Jadi kalau kita pandai mengolahkan, kalau kenal diri, kenal Allah, kita pandai olahkan. Sebab Allah yang bagi kita kesadaran. Allah yang bagi kita hikmah. Hikmah ni kebijaksanaan. Akal kita berfungsi untuk apa yang Allah Ta'ala suruh. Kalau kita tersilap begini. Kalau kita buat ibadah, kita rasakan Allah yang Allah yang olahkan kesadaran tu tadi. Bila Allah dah olahkan diri kita, nanti kita akan tahu, ya Allah, bila aku silap gini ya Allah, itu semua engkau punya susuh. Dan Allah nak tengok macam mana kesadaran tu sampai, macam mana kita nak mengolahkan. Jadi hidup ni kita jangan cari Allah ke nak cari Tuhan. Hidup ni Tuhan tu pada diri kita. Kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, Tuhan tu pada diri kita. Macam mana yang Allah nak olah, di situ kita ikutkan. Macam mana yang Allah nak berkehendak, di situ yang kita. Tapi kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak kenal Tuhan tu di mana. Dan kita menyembah Allah dengan angan-angan. Kita menyembah Allah dengan rasa-rasa. Kejap yakin, kejap tak. Lepas tu nak upah lah ni. Kita tak yakin diri kita ni adalah Allah Ta'ala punya tempat nak tajalikan diri dia. Jadi bila kau ada diri kau, macam mana ada dua? Kau nak rasa kau tajali ke? Rasa diri kau ke? Atau dia yang tajali kan diri dia? Sebenarnya dia nak tajalikan diri, engkau yang menompang, kau rasa engkau yang tajalikan kudrat, tajalikan penglihatan, tajalikan pendengaran, tajalikan kehendak. Kau rasa tu kehendak engkau. Kau rasa hidup tu kau punya habis. La hayun. Tidak ada
rasa hidup. La ilaha illallah tak boleh merasa ada hidup. Yang menghidup siapa? Bila orang tanya, kau kata tak hidup ni hidup. Ini menunjukkan dia yang hidup. Itu makna kena belajar kenal diri dulu. Baru kita kena kenal, baru kenal Allah. Baru tahu dalam hidup kita ni Allah aja. Dan semua ni semua Allah aja punya pentajalian. Jangan dicari-cari Allah. Sebab dia tidak boleh diseumpamakan. Laisa kamish syai'un fil ardi wala fis. Tak boleh diseumpamakan kat mana-mana. Dia tak boleh dia bertempat. Sebab saya dah kata dia wahwa bi kulli syai'in alim. Wahwa bi kulli syai'in qadir. Dia meliputi atas segala apa ilmu dalam ni semua, dialah yang. Apa jenis ilmu? Apa jenis ilmu pun semuanya Allah yang. Jadi kau jangan nak cari. Kau rasa lain, kau rasa lagi ada makhluk tu mempunyai ilmu. Bukan. Yang alim, maha mengetahui itu Allah. Maha mengetahui itu makna dia yang bagi kita pengetahuan. Saya ni bercakap, dia yang bagi pengetahuan. Bukan saya, bukan menunjukkan saya ada pengetahuan. Saya ni bercakap, abah cakap ni. Bukan abah yang cakap, tapi kalam Allah. Jangan nampak lagi ada diri kita. Kalau kita nampak ada diri kita, kita akan nampak yang lain nanti celaru. Kita tak akan faham dapat. Bukan boleh diteka-teka Tuhan ni. Bukan dia boleh angan-angan. Tuhan ni, Allah tu makna kita yakini tak ada kita, baru kita tahu. Semua ni hidup ni kepunyaan Allah 24 jam. Dia yang atur. Dan kita akan bila dah tahu, yakin begitu, hakul yakin, dia yang atur semua hidup kita. Daripada dulu sampai bila-bila pun nanti, dia yang atur, senanglah kita. Tapi sekarang ni kita tak faham, penghujung zaman, pengakhir zaman ni, kita lah yang jadi dajjal, kita yang jadi makjud, kita yang jadi iblis, kita yang jadi hawa nafsu menyembah. Habis kita. Lepas tu kita nak tunggu dajjal bila datang, Imam Mahdi bila datang. La haula wala quwata illa billah. Malang nasib, sebab engkau tidak sedar engkau tu sendiri dah bawa watak menyesatkan. Iblis, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Yahudi itu semua kumpulan batil. Engkau nak cari benda tu sedangkan engkau dalam diri engkau tak kenal diri, tak kenal Allah. Engkau dah duduk dalam tong najis. Kau dah duduk dalam sarang kebatilan, kumpulan kebatilan. Kau tak duduk dalam kumpulan fat'uli fi ibadi. Engkau sibuk duk cari tunggu. Ini yang berlaku sekarang ni. Jadi Allah hantar COVID, Allah hantar ni semua supaya kita kembali duduk di rumah, diam-diam kembali ingatkan balik. Kembali ke mana tu? Bukan di rumah, kembali ke rumah asal. Siapa rumah asal kita? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Jadi rumah kita di mana? Allah. Kita datang nak kena kembali kepada Allah. Jadi tak ada jalan hidup kita harus dengan Allah. Mesti nak dengan Allah selalu. Itu matlamat yang diutus Nabi Muhammad SAW. Tidak lain adalah untuk wa ma'arsalnaka ila mubasyiran wa nazira. Tidak lain aku asalnya utus Nabi Muhammad SAW membawa khabar berita gembira. Apa dia? Engkau harus selalu dengan Allah. Kenal diri, kenal Allah. Kau akan selalu dengan Allah. Tak merasa ada diri engkau. Di situlah nanti yang paling besar nikmat yang Allah nak bagi pada kita ni tadi. Dia tak bagi kepada makhluk-makhluk lain. Dia tinggikan darjat manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Duduk. Semula-mula kejadian makhluk adalah manusia. Dia tak kata mulia-mulia tau. Dia tak kata malaikat dia. Malaikat tu suci, bersih lah kan. Makhluk-makhluk lain tu okey lah. Tapi Allah mengapa angkat tinggi-tinggi manusia? Sebab al-insanu sir. Manusia tu rahsia aku dan tak lain ada di dalam diri manusia tu aku. Jadi bacalah diri kita ni ada rahsia Allah. Tapi bila kita tak kenal, kita ingat kita tu bahaya.
Bila dah dalam diri kita ni rahsia Allah, kita siapa? Kita tak ada, dia. Bila kita dah yakin dia semua, nanti baru kita nampak yang luar semua nyata dia aja. Baik, buruk, apa berlaku ni semua kita akan nampak dia. Covid apa semua kita nampak semuanya perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan tajali-tajali menunjukkan menyatakan Allah mubina, menyatakan dia, tak ada lain. Itu maka dia kata la ilaha illallah 12 Rabb Muhammadur Rasulullah 12 24 jam satu hari satu malam kita kena menyaksikan apa yang kita nak menyaksikan, dialah yang menyaksikan, dialah yang ada. Muhammad tu siapa? Sifat dia yang nak mentajalikan sifat dia. Jadi sifat dia memuji pada zat dia. Bentuk-bentuk af'al dia. Nama-nama yang dibagi, nama-nama dia. Ada ke yang lain lagi dah? 7 lapis langit, 7 lapis langit. Seisi-isi sekian alam, semua menyatakan dia menerusi Muhammadur Rasulullah. Nur Muhammad, jadi benda Muhammad, jadilah semua. Tempat nak menyatakan kepada Muhammad. Muhammad mentajalikan yang lain supaya kita tahu yang ada hanya Allah. Jadi Nabi Muhammad tak bawa lain, la ilaha illallah, menyatakan tak ada semua kita ni, semuanya tak ada, yang ada hanya Nabi Muhammad. Jadi beruntunglah orang hidup di dunia ni, dia tahu nak mengolahkan diri dia. Sebab dia dah kenal diri dia, dia tahu olahkan Tuhan tu ada. Tak perlu dicari. Dan kita ni lah sebahagian daripada nak menunjukkan, menyatakan sir rahsia Allah, tak ada lain. Mana ada diri kita dah. Di situ selalu kita nak dengar. Sekarang ni susah, sulit ilmu ni. Kalau diceritakan, oh ni tinggi ni, macam-macam dia cakap. Ini sesat lah, ini ketepikan dia ni akan buang dunia, macam-macam dia cop. Daripada sejak 500 tahun dulu, ilmu-ilmu macam ni difitnah banyak. 500 tahun. Lagi dah wali-wali Allah dah kena fitnah. Kalau zaman Rasulullah tu belum Islam tu memanglah lagi teruk lah. Ini dah mula Islam. Dia mula menurun dulu. 500 tahun dulu dah mula dah. Mansur Al-Alash dipancung. Syekh Siti Jenar 400-500 tahun dulu dipancung oleh ulama-ulama. Kerana mengatakan dia boleh akan membawa rosak. Macam-macam lah. Ini pendapat-pendapat yang maknanya kita baca pada sejarah. Pendapat-pendapat mereka yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi bila makin ramai orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, benda ni akan kembali jadi asing. Zaman Rasulullah SAW bagi tahu, aku mula-mula datang asing. Asing tu pelik orang anggap aku. Aku sembah tak ada patung, tak ada apa, betul-betul Allah. Aku kenal. Dia orang patung banyak sangat. Lata Uzza Manah zaman kafir Quraisy tu. Orang kata Muhammad ni gila, tak siapa dia sembah dah. Gila, kita ada patung emas, perak apa semua. Jadi dia tu tadi yang betulnya gila, nyembah patung yang tak dia boleh bergerak, tak hidup, dia kata Muhammad. Tapi bila Muhammad sabar, bila dah jadi berjaya menawan kota Mekah, Islam berkembang luas, kembali Nabi kata nanti akan menjadi asing balik. Jadi 500 tahun dulu dah dianggap asing. Sampai kita lagi teruk lah. Orang asing pun dia tak sedar dia asing. Orang munafik pun tak sedar dia munafik. Orang tua pengikut Dajjal dia tak sedar. Orang ni dah kena sihir Dajjal, dia tak kena. Banyak. Tu. Jadi Allah hantarkan tentera-tentera Allah, Imam Mahdi berbentuk Covid ke berbentuk apa, kita tak tahulah. Kan? Dia sebenarnya tu Allah suruh serang tu supaya kita duduk rumah kembali kepada Allah. Tapi kalau tak ambil iktibar, kita rasa Covid, takut pada Covid. La haula wala quwata illa billah. Lagi rosak akidah kita. Allah tujuan Allah hantar, kau nampak makhluk pula hantar. Kan? Masih lagi letak kat situ. Balik lagi dia Allah suruh duduk kembali sampai nanti kita tahu tempat kembali kita adalah Allah. Jangan kita takutkan benda tu. Mati bukan makna sebab Covid. Tak sebab Covid pun boleh mati. Kadang Covid tu tak serang pun, tapi kau mati kerana ketakutan diri kau sendiri. Dah sampai ajal dia. Jadi biar mati macam mana pun, Covid ke, kena apa benda ke, jantung ke, kencing manis, apa pun jenis penyakit pun, kita kena tahu.
Mati kita sebab dah sampai masanya. Maha Esanya tadi dah sampai Maha Esa masa tu tadi. Maha Esa masa tu dah sampai. Esakan ajalah. Janganlah kau esakan yang lain. Mana boleh. Masanya dah sampai. Kullu nafsin za'iqatul maut. Terima aja. Dan kau punya last dunia kau gitu. Jangan kau kata pasal kencing manis, pasal itu semua cerita untuk manusia. Cerita ni kita harus kembali kepada Allah. Dah sampai waktu dia. Tarikh aku punya sampai waktu dia. Ya Allah, jadikan aku ridha ya Allah. Ya. Jangan kita tekan-tekan hidup kita. Nanti siapa nak jaga apa ni, anak aku jaga. Itu semua yang nak jaga selama ni. Bukan kau yang jaga pun. Kau rasa macam kau bagi anak kau makan. Sebenarnya semua tu Allah yang gerakkan semua. Bukan kau. Kau hanya apa Allah dah tetapkan untuk agihkan amanah tu kepada anak. Jadi kalau kau dah wafat pun Allah juga yang nak jaga anak-anak kau, waris-waris. Siapa-siapa pun. Cuma kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita rasa, nanti aku meninggal ni macam mana ya? Itu yang jadi beban. Kita tak alam nasyrah laka sadrak wa wada'na. Kita tahu kan Allah aja yang boleh jaga semua makhluk dia. Engkau menjaga amanah aja. Kau dengan anak amanah aja. Macam kau jaga parking kereta je. Nanti orang tu minta kunci balik, kau kena bagi. Kau jangan anggap kau punya. Itu masalah, kita tak prepare benda ni. Bila kita tak mengaji kenal diri kenal Allah, kita tak ada prepare. Itu yang bila dia tarik mengejut, kita tak redha, kita akan membantah qada dan qadar Allah SWT. Sedangkan belajar ni pun tadi masih ada lagi. Tak apalah, sekurang-kurang kita ada olahkan tadi, ya Allah, ya Allah. Walaupun kita bergoyang kena ombak ujian, kematian apa ni, ibu ke tercinta, ayah ke apa, siapa-siapa yang kita cinta ke, anak ke. Tapi kita bergoyang macam mana, kita ada pegangan kita, ya Allah, dah sampai waktu, ya Allah. Jadikan aku redha, ya Allah, aku tak kuat. Sekurang-kurangnya waktu kita mengalami goyang tadi, ujian yang berat tu, kita ada pegangan kita, ikatan kita, tali yang kukuh, iaitu mengenal diri mengenal Allah. Kita tahu ni semua Allah. Di situ kita olahkan. Tapi kalau tak ada mengaji ni, akan datang tekanan. Kita akan bawa, kita akan lupa pada Allah bila kena ujian ni. Kita rasa macam tak boleh terima. Kita rasa hidup kita ni, ya Allah, teruklah. Ujian besar. Kita rasa besar sangat ujian tu. Tu. Kita rasa tak nak hidup lagi lah. Gitu. Macam-macam dalam fikiran tu. Kita tak adil Allah Ta'ala ni. Kita memprotes. Kita hina Allah Ta'ala dalam hati kita. Macam-macam. Ya, kita protes dia punya tu. Kita maknanya tak terima. Tu. Itu yang kita nak. Kita akan menghadapi. Ingat, kita semua akan hadapinya. Kita akan menghadapinya. Bukan abah, bukan anak. Semua dalam YouTube yang dengar, semua akan menghadapinya. Jadi saya dan kita sama-sama olahkanlah. Olahkanlah sekarang. Sebelum nanti jadi datang ujian yang sebenar nanti. Kan? Jadi sekurang-kurang kita olah kenal diri, kenal Allah. Kita olahkan nanti. Kita harus duduk dengan Allah Ta'ala. Dan kita kita nampak Allah semua punya susunan. Nanti kita bila kena, kita boleh tenang. Tapi kalau kita tak olahkan sekarang, kita tak mengaji ilmu kenal diri kenal Allah, bila terjadi, nescaya kita akan terumbang-ambing. Kita akan terbawa hanyut, lupa kepada Allah, lalai kepada Allah. Makin teruk. Bila kena dapat nikmat, kita lupa pada Allah, nak mensyukuri. Bila kena ujian, kita peras, kita jadi tak boleh terima. Itu sifat-sifat orang munafik, orang yang tak kenal diri, kita kenal Allah, itu malang nasibnya. Dia tak tahu nak bersandar kat mana. Sebelah kaki kat laut, sebelah kaki kat dadah, dan dia tak ke mana-mana. Kalau nak ke laut, laut betul-betul. Kalau nak ke darat, darat betul-betul. Ini tidak, antara dia main kedua tu. Itu bahaya tadi. Saya Ali kata, aku tak takut dengan orang kafir, orang kafir sebab aku boleh kenal. Dan aku tak takut orang mukmin sebab orang mukmin memang Allah dah janjikan keselamatan. Tapi yang paling risau kata Sayyidina Ali adalah orang munafik. Dan lebih risau lagi adalah orang munafik, dia tak sedar dia munafik. Banyak dia kata. Itu Ali, Sayyidina Ali bagi tahu tu berapa ribu tahun tu.
Saya ada dengar pesanan daripada Rasulullah sandarkan pada ayat Quran, orang munafik ni terlalu bahaya. Terlalu bahaya. Tapi kita sekarang berkawan, berpakat-pakat dengan orang munafik. Pemimpin-pemimpin apa, bukan bumi sinilah, pemimpin-pemimpin pun banyak yang munafik. Ulama-ulama banyak munafik. Bukan ulama sinilah, dunia lain. Banyak sangat dah jadi ulama munafik. Tu. Sebab ni Allah bagi tahu pada Rasul bagi tahu pada Sayyidina Ali. Allah bagi tahu makna orang munafik ni adalah dia tidak kenal diri, terkenal Allah. Dia kata, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa iza qamu ila salati qamu kusala yara'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Muzabzabina baina dzalik. Allah Ta'ala kata orang munafik ni macam mana? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa menipu Allah. Dia menipu Allah. Allah bagi tahu orang munafik ni menipu Allah. Allah akan balas menipu balik. Macam mana ciri-ciri? Dalam solat sikit dia ingat. Dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi ilmu dia banyak. Tapi dalam solat dia hanya ingat Allah tu sikit je. Yang lain tu ganjaran ni lah, macam-macam dia fikir dalam solat dia. Dia fikir dia dah selamat lah dalam solat tu. Tapi dia tak dapat bermunajat dengan Allah di dalam solat tu betul-betul. Dia tidak khusyuk wa tawah sebab dia tak kenal diri, dia tak kenal Allah. Dia ulama juga, dia hebat juga, tapi dia taraf dia munafik. Nafsunya nafsu amarah lagi, masih lawamah, belum mutmainah, belum tenang lagi dengan Allah. Banyak. Sayyidina Ali bagi tahu. Rasulullah bagi tahu. Allah bagi tahu tu ayat di ayat Quran tu tadi. Surah apa tu? Innal munafiqin. Surah apa tu? Imran. Ya. Yeah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu qusala yara'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. An-Nisa. Ayat berapa? Tak ingat. Hafiz Quran. Separuh hafiz tak apa. An-Nisa maknanya Allah mengatakan gitu. Dia di dalam solat, orang munafik ni sikit dia ingat Allah. Berapa banyak ni jam manusia-manusia yang solat hanya sikit dia ingat Allah. Maknanya kategori dia Allah Ta'ala bagi tahu munafik. Bukan saya cakap, ni Allah cakap. Yang kata saya keras pula. Jadi faham sendiri. Allah pun bagi tahu, wailul lil musallin allazina salatihim neraka, azab orang yang solat. Artinya lah, bukan Allah tak bagi solat, tapi Allah nak bagi tahu. Engkau dalam solat, engkau ingat apa? Oh, berapa banyak ganjaran aku dapat ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, kau ni hebat amalan kau. Kau rajin solat dah. Dah 25 tahun kau solat berjemaah. Bukan kau nak berdialog dengan Allah tadi. Sifat dengan zat dia berdialog. Kau rasa ada diri kau lagi sebab kau nak nampak ganjaran. Itu munafik, itu celaka. Itu neraka wail orang yang solat artinya lalai. Ada yang nak diceritakan, petikaikan sekarang. Dah tak ada dah, jarang dah. Ulama-ulama nak ceritakan. Ulama-ulama cerita untuk kepentingan dunia je banyak diceritakan. Untuk nak selamatkan manusia kepada Allah, kembali kepada Allah, kepada akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ulah. Sikit je ulama nak cerita. Takut. Nanti aku punya gelaran nanti ditarik. Aku kena hiburkan. Aku bercakap ni hiburkan ahli dunia supaya nama aku naik. Aku boleh jadi mufti, aku boleh jadi ulama, aku orang paling panggil aku ustaz, orang panggil aku orang alim. Itu ya Allah, munafik. Datang Imam Mahdi, dia pancung dulu. Tentera-tentera Imam Mahdi akan pancung daripada jarak jauh. Kalau kau tak sedar, tak bertaubat, mati kau dalam keadaan mati hina. Kau ingat orang lain tak tahu. Kau tutup dengan ayat-ayat Quran. Kau tutup dengan hadis-hadis. Ya. Dia orang tak belajar hadis, tak tahu, aku boleh rolahkan. Dalam hati kau cakap, la tudrikul absar. Jangan ingat. Allah itu yang menjadikan penglihatan. Dia tahu dalam diri kau apa yang kau, dia yang bagi penglihatan. Dia tahu apa yang kau dah lihat dalam diri kau melihat apa. Bukan kau melihat Allah, tapi kau melihat angkuhan, kesombongan diri kau.
Kau rasa engkau, tetapi kau selindungkan dengan manusia. Tapi Allah tak tahu. Kau sembunyi kat mana pun. Kau sembunyi pun apa ni dalam hati kau, Allah tetap tak tahu. Kerana dia yang menjadikan Latiful Khabir, yang halus-halus. Apakah Allah tidak tahu? Jadi kembalilah bila datang sesuatu COVID ke apa benda berebak ni, bukan Allah hantar ni untuk menyaya kita. Tapi manusia tu dah dibagi nikmat banyak, lupa banyak. Allah bagi hantar lagi petunjuk-petunjuk, engkau perendahkan. Wali-wali Allah, orang-orang ahli Allah bagi tahu kembali kepada Allah. Engkau tak nak, engkau cepat kecapi nikmat. Allah bagi nikmat untuk sedarkan lagi, engkau malah makin jauh. Orang Allah hantarkan petunjuk, engkau indahkan, kau hina dia, engkau halau dia. Kau kata pengacau, kau benci pada kita orang dapat nikmat. Kau kata kau halau orang ahli Allah, kau hina dia. Sampai ahli Allah tu terpaksa sembunyikan diri kerana tekanan daripada engkau. Jadi kau ambil ahli-ahli ulama' yang ambil kursi tu tarik. Jadi kau ambil ulama' yang boleh dengar cakap kau, ikut hawa nafsu kau. Jadi pemimpin-pemimpin pun dah ambil gitu. Jadi kalau ulama' ni macam dia tak mau ikut cakap kita, jangan pilih dia. Kita ambil ulama' yang boleh ikut cakap kita. Itu cara tentera Dajjal. Itu sifat orang Yahudi tau. Yahudi tu jangan cari orang tu, Yahudi bukan orang Melayu lah. Jangan, tu silap tu, dia tak faham. Yahudi tu sebenarnya dia adalah bangsa Yahudi, macam Melayu lah. Tapi jangan cari bangsa tu, cari perangai orang Yahudi. Allah Ta'ala kata Yahudi dan Nasrani itu adalah jangan kau ikut. Dia akan bawa kau sikit demi sikit kepada kesesatan. Jadi sifat Yahudi tu tadi yang pada diri manusia, jangan cari orangnya, cari sifatnya. Jadi sifat tu dah melekat kepada pemimpin-pemimpin, ulama' kita kebanyakan. Jadi kebanyakan masyarakat kita semua dah terikut. Jadi tentera-tentera Dajjal dia akan sandarkan kepada perangai Yahudi tadi. Jadi jangan cari apa ni Masjid Al-Aqsa Palestin dihentam. Maknanya daripada dulu sebenarnya Allah nak bagi sedar. Bukan sana dihentam. Tapi sebenarnya kita yang dihentam. Dia nak mainkan kita. Jadi manusia ni bila tak kenal diri, tak kenal Allah, dia tercari-cari seolah-olah sana yang kena hentam. Yahudi, Israel, sana kan. Sebenarnya ini kita dalam diri kita yang tanda tu Allah tunjuk di luar lagi nyatakan sebenarnya engkau dihentam, kau buat tak tahu. Jadi sana dihentam supaya menunjuk diri engkau yang dihentam, kau buat tak tahu. Apa tu? Sifat-sifat Yahudi berada dalam diri engkau, kau buat tak tahu. Ini saya mengaji mengenal diri, mengenal Allah tu penting. Rasulullah 13 tahun tauhid ni bagi faham. Tauhid lah, mengenal diri, mengenal Allah, tauhid lah. Jadi apa nak diperkatakan? Masyarakat kita dah terlampau lama terkena belitan kejahilan tentang Allah. Dah belitan tu dah berlilit-lilit, kita tak tahu nak membuka dia belah mana. Sebab dibiarkan terlalulah masyarakat kita. Jadi nak buka lilit tu, siapa yang nak buka lilit? Tu yang kata tadi. Asida walal kufar. Kita sendiri kena tegas. Tegas dan nampak dah jelas. Dan mengapa kamu masih tak nak cari kenal diri, kenal Allah? Mengapa tak nak duduk betul-betul dengan orang begini? Kau masih lagi nak duduk dengan orang. Kalau kau duduk dengan orang tu, kau bawa dia tak apa. Ni kau sekali anyut. Kau ni lemah, kau kena duduk dengan orang ahli Allah. Kau dah tahu keliling kau dah semua dah terkena belitan. Tak kenal diri, tak kenal Allah. Dia dah masih duduk dalam keadaan kejahilan tentang Allah. Jadi tak boleh nak cakap apalah kau nak salahkan iblis ke Yahudi ke Yajud Majud. Tak boleh. Kau tak boleh nak salahkan dia. Engkau ibu dia adalah engkau sendiri tak mau
tak mau sedar tegas terhadap kufar diri kau. Apa tu kufar? Merasa ada diri kau. Itu kufar. Kalau itu kau tak tegas pada diri kau, macam mana kau nak lawan luar? Palestin apa kau keheboh. Bukan saya kata tak betul. Engkau sendiri dah duduk dalam keadaan kebatilan, kejahilan. Engkau nak selamatkan orang lain. Orang tu accident tengah jalan, patah, engkau tak nak tolong, tapi engkau angkat lagi teruk patah dia. Sebab engkau tak tahu dia patah. Ada cara angkat dia. Jadi engkau kena selamatkan diri engkau. Engkau kena awal sekali Rasulullah kan diri. Awal adalah menehok diri tu kena faham. Bukan orang lain dulu. Diri dulu. Kenal diri wafi'am. Fusikum ma'apalah. Kembalilah. Tolonglah. Mana Rasulullah kata, tolonglah. Kau minta doa kepada Rasulullah, tolong syafaat. Rasulullah kata, kau tolonglah diri kau. Tolong kau sedar diri kau. Kalau aku, memang ada. Tapi kalau tapi engkau sendiri tak nak sedar, tak boleh. Sebab Allah bagi tahu itu. Diri dalam diri engkau. Engkau perhati. Kalau kau sedar, kau tegas, engkau akan dapat. Tapi kalau kau abai buat tak tahu, nantilah, besoklah, tulah, kau lama-lama keras, lama-lama kau hina orang-orang yang memberi petunjuk. Orang datang tu nak tolong kau ikhlas, kau tak tahu nak nilai orang tu. Kau nilai orang bagi duit, orang tolong kau dunia, bagi kau tu orang tu baik. Tapi orang yang datang menjedar dengan kau bawa kepada Allah Ta'ala, kau tak nampak, kau buta mata kau. Kau hina dia pula. Kau anggap dia tak penting dalam hidup kau. Padahal dia siang malam pagi petang dia bagi tahu dakwah kau, dia malam-malam dia doakan untuk kau. Dia tak bagi tahu kau. Dia sayangkan kau sebab dia tahu kau. Kalau engkau tak selamat, dia pun tak selamat. Dia punya sayang dengan kau. Tapi engkau pelekehkan dia, kau anggap dia tak ada dalam hidup engkau. Apa pun dia buat baik, engkau buat tak tahu, engkau tak nampak. Sebab engkau dah nampak dunia, engkau punya cara jalan kau, nafsu jalan kau dah fikir tu. Sampai dia buat macam ni, macam-macam, kau tak nampak dah. Mula dia boleh nampak sikit, tapi dah mula engkau duduk dengan ahli-ahli dunia makin teruk, kau terpengaruh, sampai engkau pun hina dia. Bahaya hidup kau macam tu. Dibiarkan lama-lama nanti langsung dikatakan buta di dunia ni. Kita tak dapat tahu orang ahli Allah. Ya Allah, bila kat dunia kita tak tahu orang tu ahli Allah, bahaya. Macam kita bekerja kat Petronas, kita tak kenal bos nombor 1. Dia lalu depan kita hari-hari pun kita tak pernah tegur dia. Bahaya tak tu? Bahaya. Mak J? Bahaya. Jadi kita ni kalau dah dunia ini, hidup ni Allah yang bagi hidup, kita tak kenal siapa bagi kita hidup, bahayalah. Tak ada yang lebih bahaya. Jangan salah iblis, jangan salah Ya'juj Ma'juj, jangan salah setan, jangan salah lain. Kita lah yang tak mau kenal dia. Sebab dia selalu bagi kita nikmat 24 jam, kau boleh tak kenal. Kau boleh bangga diri kau dengan aku, kekayaan aku, usaha aku. Aku beribadah ni semua atas usaha aku, ibadah tengah malam 30. Ya Allah, kau kata engkau punya jahil pada Allah. Tak malu ke dia yang bagi kau rahmat untuk kau boleh berdiri, kau boleh tegak, kau boleh berkenak, kau dia bagi rezeki. Semua dia semua. Dia bagi kau penglihatan, dia bagi kau ilmu untuk dapat rezeki. Kau tak nampak, kau rasa engkau, ya Allah. Kembalilah betul-betul kepada Allah. Jangan lengah-lengah lagi. Manusia ni suka lengah, suka berbalah-balah, berdialog-dialog. Dan nampak nyata dah. Dah ditunjukkan oleh Allah, nyata dah. Ditunjuk, diutus Nabi, tunjuk mukjizat macam-macam. Tak juga manusia ni. Dia boleh cabar lagi. Boleh tak kau naik ke langit, bawa emas apa semua, lepas tu bawa kitab daripada Allah, barulah kami akan sembah pada kamu. Apa yang kau sembah. Tu. Tapi Nabi kata, aku ni adalah utusan, apa yang Allah Ta'ala suruh ya. Yang kau minta ni semua. Sebab kalau ditunjukkan tu semua pun, kau janganlah utus, kalau macam tu, janganlah kau utus manusia, suruh Allah Ta'ala utus malaikat. Allah Ta'ala kata kalau utus malaikat, nanti kau tak sanggup. Malaikat ni dia tegas, kau silap dia pancung. Malaikat dia, tadi diturunnya Nabi-Nabi ada hikmah, akhlak. Kau tak nampak. Jadi Nabi bagi tahu.
Biar jangan layan apa Allah Ta'ala kata. Orang begini kau bagi tahu pun tak bagi tahu, dia sama juga. Dia hati dia keras. Malangnya orang hati keras. Orang yang hati keras kayak gitu bahaya. Sayyidina Umar tu keras-keras tu, tanam anak hidup-hidup tu. Kan? Sekeras-keras dia pun, bila dia dengarkan ayat Allah, nasihat yang betul, dia boleh ya. Dia dengar nasihat budak kecil aja. Sayyidina Umar keras-keras, orang takut dengan dia. Pun budak kecil nasihat dia terima. Janganlah keras-keras sangat, bahaya hidup tu. Sifat keras ni adalah sifat batil. Sifat kesombongan kita biarkan. Kita tak nak memaafkan, tak nak ya Allah, bahaya nanti. Susah hidup nanti, keputusan kita nanti akhirat teruk boleh bila kita tak nak maafkan. Ya Allah, itu pasal kita bila nak tidur kan Rasulullah kata maafkan semua orang. Dan bukan ada maaf tu besok ingat balik bila bangun tidur, tak. Dah tak boleh ingat lagi dah, kita dah tak ada. Orang macam tu orang yang maknanya selamat di dunia, selamat di akhirat. Dia banyak suka maafkan orang. Dia sikit pun tak boleh tau. Kita ramai orang kita boleh maaf, ada seorang ni kita tak boleh maaf, tetap kita di dalam azab juga. Walau seorang. Semua aku nak maafkan tapi engkau aku tak maafkan. Sesat juga tu, rosak juga. Susah kalau dia. Korang ada sifat keras. Iblis tadi keras, dia dah memang macam tu. Dia tak mau. Sombong dia tadi, dia tak mau. Adam punya pasal dia tetap salahkan Adam. Skrip dia begitu kan. Jadi Allah nak tunjuk kita jangan jadi keras macam tu. Jadi macam Adam, silap macam mana minta maaf, ya Allah. Aku tahu ya Allah engkau tu Ghafurur, pengampun dan maha pengampun dan maha penyayang. Jadi kita kena gitulah, orang silap-silap sikit. Satu hari nanti bila kita buat silap orang tak maafkan macam mana? Bahaya tak? Lagi satu, kalau kita keras-keras hati tak mau maafkan orang, kita ni energi kekuatan kita habis kat situ. Disia-siakan dengan sebab sombong, marah kat orang tu, tak mau maafkan, kekuatan kita habis kat situ. Kita presskan kat situ. Tapi kalau kita maafkan, kita boleh gunakan ke arah Allah SWT. Itu untungnya orang pemaaf ni. Rasulullah tu pemaafnya orang. Sahabat-sahabat Nabi, wali-wali Allah, semua sifat dia pemaaf. Orang tu tak minta lagi, dia dah maafkan. Sebab dia tak mau energi dia pergi ke situ, dia jadi lembab dengan Allah Ta'ala. Dia mau alam nasrah laka sadrak wa wada'na allazi wa rafa'na. Dia mau naik dan di sisi Allah nama dia. Tapi kalau orang ada sifat tak mau maafkan, degil, sombong, susah kita nak cakap. Macam-macam orang datang minta maaf pun dia tak mau maafkan. Dia energi dia habis, dia gunakan di situ orang. Rugi orang macam tu. Malang nasib dia nanti. Nanti di pengadilan nanti Allah tidak akan maafkan, baru dia menyesal. Kenapa? Engkau tak nak maafkan hamba-Ku, aku tak akan maafkan kau. Nyaya kita bila Allah tak maafkan kita, lagi malang hidup kita. Dari itu kalau kita tak nak malang hidup kita, supaya kita Allah boleh maafkan dosa-dosa kita yang banyak, kita memaafkan orang lain. Itu salah satu dia. Istighfar yang paling minta ampun paling bagus, kita maafkan orang lain, tak kira dia minta maaf atau minta, clearkan semua. Mudahlah Allah nak mengampunkan. Dan kita beristighfar, kita pun yakin Allah akan mengampun kita. Tapi kalau ada satu orang kita select, kita tak mahu maafkan, kita juga akan masalah nanti berhadapan dengan Allah. Mentaliti kita akan teringat, kita tak ampunkan orang. Nanti Allah, Sayyidina Ali dicocok dengan pisau oleh Abdul Rahman bin Mujam. Dan sakaratul maut, apa dia kata? Dia boleh suruh tentera dia bunuh. Prajurit dia lagi hebat. Ya? Semua nak pergi menunggu arahan, nak bunuh Abdul Rahman bin Mujam. Dia kata, aku teringat ayat kata Sayyidina Ali. Sesungguhnya Allah tu maha pengampun dan penyayang. Dan kalau engkau memaafkan, aku pun akan memaafkan kau. Dari yang Quran. Jadi, Allah SWT, dia teringat firman tu masa dia kena cocok. Dia tak ada suruh balas yang bulan. Dia maafkan dia. Aku memaafkan. Aku ambil jalan memaafkan. Bukan senang dah kena cocok nak mati tu. Maknanya dia semasa dia dalam sihat pun dia boleh jaga benda tu. Sampai sakaratul maut pun dia boleh pegang benda tu. Dia memaafkan. Ya Allah. Subhanallah. Pelik manusia macam tu, antik dah. Susah kita nak jumpa orang macam tu. Dalam keadaan satu maut, orang bunuh dia, dia tak mendoakan celaka orang tu, dia mendoakan aku maafkan. Padahal orang tu tak minta ampun pun, tak rasa dia bersalah. Tapi dia maafkan. Pasal dia teringat firman Allah SWT. Kau memaafkan, jadi mudah aku pun nak memaafkan hamba. Ya Allah.
Mana ada manusia macam tu, ada lagi tak? Jadi kita kenalah jadikan ada manusia begitu. Sebab dalam diri kita ada sirullah. Kita boleh buat juga. Tinggal lagi kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Maka benda tu jadi susah kita nak buat. Sebab kita tak buat daripada kecil-kecil. Kecil-kecil dulu budak-budak bawa kereta, naik motor basikal, terlanggar kereta kita yang baru cat baru, kita marah. Tapi kalau ada pelajaran ni, tak apalah, Allah nak gesek, nak tengok. Aku maafkanlah budak ni. Tapi kalau tak maafkan, panggil mana mak kau ni? Kau tengok anak kau. Tapi kita kecil, Allah uji sikit-sikit dulu, kita kena gitulah. Tak apalah, dah balik. Dah bawa hati-hati nak nanti kita takut aksiden. Dah. Kita cakap elok-elok dengan budak tu. Ada kereta kita baru cat tu. Baru beli ke. Tapi bila kita ada ilmu ni, kenal diri, kenal Allah, kita rasa kita ni, Allah sentiasa mengerti kita. Dan kita tahu setiap perbuatan tu Allah nak tengok kita. Ke mana diri kita? Ada rasa dengan Allah atau dengan makhluk tu tadi? Dengan apa? Kebendaan tu tadi. Kita sentiasa rasakan Allah tu, wa huwa ma'akum ainama, di mana pun kita rasakan Allah tu. Mana pun kita pergi. Dengan Allah je kita rasa. Itu akan jadi diri kita bertambah berakhlak dengan Allah. Lagi kita banyak ilmu kenal diri, kenal Allah, lagi bertambah akhlak manis, akhlak baik ni manis. Orang ludah kita pusing balik kita. Balik rumah, ya Allah, dia tak tahu, mungkin dia salah orang, ya Allah, doa jangan apa-apakan dia. Ya Allah, manisnya orang duduk keadaan macam tu. Ya, insya-Allah sekian. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi Allah Taala memanggil kita dalam keadaan kasih sayang Allah, kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Maha Alim, yang Maha memberi, macam-macam lagi yang Allah Taala nak bagi kat kita. Alhamdulillah, itu semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu kata-kata orang dulu, belakang parang sekiranya diasah akan menjadi tajam. Belakang parang sekiranya diasah akan menjadi tajam. Jadi saya menyeru, dan saya menyeru juga pada diri saya sendiri, dan menyeru pada sahabat-sahabat YouTube saya, agar nak belajar ilmu ni tak adalah susah sangat dan tak adalah senang sangat. Tapi yang penting kita duduk dengan Allah, nakkan Allah, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi olahan setiap hari. Kalau kita betul-betul nakkan Allah, seperti mana yang saya cakap tadi, belakang parang jika diasah, insya-Allah memang tajam. Tajamnya kita, iaitu keesaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada saya, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja peringatan. Mudah-mudahan kita apa yang diperingatkan semuanya daripada Allah, tidak daripada saya. Dan kalau ada dalam percakapan saya ada kedirian saya minta maaf banyak-banyak. Wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.